Selamat pagi. Saya buat rakaman ini selepas dari semalam begitu banyak telefon call dan nasihat daripada ahli keluarga saya serta rakan-rakan saya dalam Facebook, WhatsApp. Ramai, bukan sedikit sehingga ada juga pegawai tertinggi pun ada. Ada juga YB telefon saya. Dia orang kata, Subra, awas, kemungkinan awak akan kena tangkap sekali lagi. Mereka nasihat di Malaysia apapun boleh. Saya kata I need keadilan, justice. Saya buat rakaman-rakaman ni, saya bukan cabar sesiapa pun. Saya tak pernah kutuk ataupun merendahkan. Apa yang saya dengar dalam parlimen, apa yang mereka berbincang, mereka meluluskan undang-undang. Tapi yang faktanya, ada tak akar umbi dia orang lihat apa yang berlaku di bawah ni. Ahli-ahli parlimen di sana macam seolah-olah syok sendiri sahaja, tanpa tahu kesusahan deritaan yang mangsa-mangsa yang telah dikena tangkap oleh dalam Akta SOSMA. Ramai dah tahu perangai Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum itu Perdana Menteri dia menggunakan ISA tangkap begitu banyak. Lebih dari 100 orang tu dia tangkap. Dan dia hukum. Selepas tu dia bebaskan. Mereka sudah sekarang jadi YB lah, menteri lah. Lagi Tun masih lagi pergi campur dengan dia, masih masuk dalam Pakatan Harapan dan bersama dengan DAP. Sekali lagi dia menggunakan SOSMA yang tangkap kita. Yang sekarang orang nasihat saya pasal Ayub Khan, Datuk Ayub Khan yang buat kerja ni, yang dia kata benda yang remeh, benda yang kita tidak tahu. Kita sumpah demi Allah kita tidak tahu. Bila tanya Dato' Seri Najib juga, ada tak dalam keratan surat khabar ataupun news berita ke mana-mana yang katanya LTT sudah disenaraikan dalam penganas? Apabila kita tanya polis, polis kata you orang kena sebelum buat satu rakaman, you kena siasat, you kena buat. Bermakna kita rakyat harus sentiasa nak semak parlimen kah? Rakyat biasa boleh tak online pergi cek apa government punya implement? Di sekolah kita telah diajar freedom of speech, kita telah pun diajar kesatuan dan membangun, kita bertolong satu sama lain, sama bersuara untuk kehakiman, keadilan, semua dan ikut sistem perlembagaan. Ini yang kita telah ajar. Tapi kita tidak tahu. Apabila kita satu benda yang tidak tahu, saya bukan kata untuk saya saja seorang India. Malah saya punya saudara-saudara yang muslimin, Melayu, yang budak-budak kecil masih di penjara. Lebih dari 500 orang. Mereka menjadi mangsa, mereka pun tidak tahu. Adakah ini yang apa yang dia dalam senaraikan adalah penganas? Mereka tidak tahu, cuma hulurkan sedikit bantuan wang ke apakah kan untuk rakan-rakan. So tanpa tahu. Mereka tidak tahu ada tak dalam. So mereka kena tangkap. Tapi ramai nasihat saya pasal Ayub Khan. Ayub Khan sekarang adalah dalam narkotin. Nanti besok pula saya tak pernah hisap rokok Curut kah, rokok kah, bidi kah, mau todi kah, samsu kah, alkohol tak pernah saya minum Saya nak buat rakaman inilah, saya kasih tahu besok mana tahu ada orang letak ada apa-apa benda sama saya dah kaitkan ini Dato' Ayub Khan. Saya takut, betul-betul saya takut pada Ayub Khan. Bendanya dia kata dia punya bukti yang begitu banyak sekali. Saya terlibat dalam penganas. Betul tak? Dia ada bukti. Lepas tu AG dah lepaskan bukti-bukti entah ke mana. Itu yang saya minta. Saya minta pemimpin MIC. Pemimpin MIC kata SOSMA dia bagi peguam. Setiap kali mana-mana kes polis ke apa-apa dikena tangkap, dia bagi peluang. So dia bagi peguam. So pergi tolong sama rakyat. Betul lah dia orang perhatiin pada kaum India kan. So saya kata bila dikena tangkap SOSMA yang baru-baru ni lebih dari 20 orang, dia bagi peguam. So at least tengok boleh tolong tak mereka berkeluarkan ataupun kurangkan denda ataupun tidak perlu dalam SOSMA, tukar pada yang lain. Dengan itu mereka dapat jaminan. Mereka cuba. Apa yang kita tahu, atas SOSMA tak ada jamin. Okey. Apabila dah tahu mereka itu baik, ada yang diantaranya lah 20 lebih, ada yang betul-betul yang baik, tak pernah terlibat apa-apa. Tapi budak itu telah jadi mangsa. Apakah
Siapa yang tanggungjawab untuk menjaga dia? Macam saya. Di antara 12 saya telah jadi mangsa. Saya tak pernah sokong, tak pernah ulurkan 1 sen pun bantuan pada siapa-siapa untuk penganas. Yang kerajaan tidak iktiraf, saya tak ada terlibat mana-mana dah 60 tahun. So saya tanyalah MIC. So kalau MIC boleh buat sesuatu, saya sudah dihukum 150 hari. Bukan setakat itu saja. Dah keluar, dah hukum dekat India. Tak boleh masuk, katanya saya terlibat dalam penganas. Dan juga sekarang juga, kalau kita nak pergi balai, senarai saya ada sana semua, tangkapan semua. So keturunan saya, besok cucu-cucu saya, kalau ikut datuk ni dah kena tangkap balai, dah masuk penjara. Masuk penjara balai itu bukan untuk membanggakan tau, untuk memalukan lah. Saya tidak tahu, setengah YB mungkin bangga lah. Mereka menjadi hero masuk penjara. Bagi kita, keturunan kita tidak. Tempat yang tak sesuai, tempat yang tak perlu kita pegang. Pasal kesalahan siapa? Kalau kesalahan saya buat salah, okey, saya sanggup pergi penjara. Bila saya jujur bersuara untuk rakyat, untuk kemakmuran negara, keharmonian negara, kesatuan negara, so saya pula jadi mangsa. Disebabkan pemimpin yang tak suka saya. Disebabkan permainan kotor politik. Disebabkan YB yang gila kuasa. Seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad. Orang semua tahu. So, apa ya, kita sudah jadi mangsa. Sekarang apa nak balasan? Kita nak sampai mati hidup sebagai penyokong penganas. So, itulah saya mau bersihkan nama saya. Saya buat rekaman. Saya minta MIC, pemimpin MIC. Saya bukan cabar pemimpin MIC. Saya cakap jugalah Tan Sri Vicky, Dato' Sri Sarah, yang semua senator-senator yang MIC kan, mereka kata perhatian pada orang India kan, mengutamakan kaum India kan. Okey, kita sudah jadi 12 orang mangsa. Apa boleh buat? Kan dia dalam kerajaan. Kan saya minta Barisan Nasional juga lah, termasuk Dato' Sri Najib. Apa mereka nak buat untuk kita? So, selepas kita sudah jadi mangsa, kita dapati tak salah dan lepaskan begitu. Ayub Khan sekarang dah tukar. Ayub Khan bila tangkap kita, dia dapat nampak pergi Johor. Selepas tu di Johor, tak tahu dia sendiri tangkap beberapa pegawai polis yang salah guna kuasa. Siapa? Ayub Khan yang buatkan. Banyak bukti kita ada, rakaman-rakaman suara. Ada pegawai anggota polis ini salah, anggota polis itu salah, anggota polis terlibat ini, anggota polis. So bermana mungkin anggota polis yang terlibat untuk kita pun salah. So bila sudah salah, kita sudah mangsa, apakah kita dapat? Begitu saja lepas. Bagaimana dulu sebelum itu ada orang budak-budak, ada pernah tersilap, kena tembak. So ada bayangkan? Ada ingat tak? So begitulah. So macam kita. Nanti saya sudah dalam makam penjara, saya mati itu hari. Apa macam ni? Boleh tak dipaksa tak? Kita boleh hukum mati di sana. Jangan main. Cara mereka menyiasat, cara mereka mendera, you boleh commit suicide. You fikir anak you, fikir keluarga you, you fikir seluruh cucu-cucu. So siapa yang kena bayar balik? Mesti ada satu-satu lah kena bayar balik. Itulah saya cabar. Saya minta Tuan Pengerusi MIC buat sesuatu untuk kita. Baru steady. Baru kita sokong kamu. Barulah MIC betul. Kalau MIC cakap saja benda yang mereka bagi peguam yang tak boleh jamin. Okey, you tahu benda-benda orang itu betul-betul genuine yang baik, bersuara untuk rakyat, bersuara untuk Malaysia. Kenapa pula dia sudah jadi mangsa, apa you orang pergi balas bagi? Nak lagi hukum lagi sampai mati? Ini sudah seksa kan? So itulah saya minta Tuan Pengurusi MIC buat sesuatu untuk kita. Jangan pula kaitkan saya mana-mana satu kes ya. Pasal ramai yang sudah nasihat saya, Supra, awas. Jangan buat rekaman video lagi. Nanti mereka sangkutkan awak lagi. Susah. Saya sudah bagi tahu saya tak pernah hisap rokok. Keluarga saya tak pernah pun apa-apa. Alkohol tak ada. Lagi pun tak ada apa benda yang kotor-kotor semua tak ada. Dadah ke apa tak ada. Jangan pula kaitkan kita. Saya kata ini bukan amaran tau. Saya mau minta pertolongan dengan orang ramai. At least sekurangnya orang ramai tahulah kan. Besok ada apa-apa jadi, tahulah. Kan? Siapa yang di belakang.